Alhamdulillah, ramai telah menggunakan khidmat kami dan memberi kepercayaan untuk mengendalikan setiap urusan hartanah seperti persaraan, khususnya untuk mereka yang berumur 55 tahun ke atas, melabur dan memasuki pasaran hartanah privat, penceraian, mengendalikan urusan perumahan yang kompleks, naik taraf, sering berlaku kerana bertambahnya anggota keluarga anda. dah tentu semua ini takkan berlaku tanpa perundingan dan yang paling penting, tiada obligasi. Sekali lagi, terima kasih kepada anda semua. Awak bila pula? Selamat menonton ya guys. Hai, Assalamualaikum semuanya. Apa khabar? Okey. Oops. Okey. Dan ya, selamat datang ke Puaka Extra dan topik kita minggu ini ialah pasal hadiah. Hadiah poker. Apa ni? Yang semua api sampai kat muka. Dah kenapa? Itulah. Tu apa kat sini hitam? Tak lalat baru Tak, daun. Tadi kita ini berenang sekejap. Oh, berenang. Dia buat gitu lagi. Feeling nak buat produk. Okey. Dan kita cakap pasal hadiah. Apa kena-mengena Puaka Extra dengan hadiah? Betul. Soalannya, ada juga orang yang cakap pasal hadiah ni. Dia email. Email apa? Masya Allah, mana dia? Itulah tadi tak nak check. Okey, saya cuba ingat-ingat lah. Saya cuba ingat-ingat Okay. Dia cakap, boleh ke hadiah tu disertakan dengan sihir? Taruhlah barangan seperti cincin, gelang, jam dan sebagainya. Sebab dia perhatikan abang dia, bila mata air dia kasih hadiah tu, tiba-tiba dia dah berubah. Dia dah berubah, terus mak dia pula perasan ada benda yang tak apa tu, yang tak betul lah, tak macam lainan lah dengan anak lelaki dia ni. Terus dia pergilah jumpa perawat. Okey, bila perawat ni pula nasihatkan dia sekian-sekian, kasih air. Lepas tu kau nak bawa air, campur dengan air yang perawat tu dah kasih. Dan cara-caranya ialah pada sang ibu tu kena ambil jari, salah satu jari mana ke langit-langit. Lepas tu gunakan tangan masuk ke dalam air tu dan kasih minum pada anak dia. Okay. So ada dua. Bolehkah hadiah disihirkan sekali? Yang kedua, adakah sekali? Buat gurai tu hari Lepas tu yang dua, betul ke cara macam apa keberkesanannya seorang ibu macam taruh jari ke langit-langit, lepas tu baru taruh jari tu balik ke air, kaca-kaca, baca-baca, kasih anak tu minum. Itu anak sendiri kan? Anak sendiri. Adakah cara tu betul atau kan biasa baca doa? Okay. Good. So untuk yang pertama sekali, jawapan daripada soal hadiah. Dia sebetulnya hadiah ni adalah suatu perkara yang baik dan termasuk daripada sunnah Nabi SAW, sehingga Nabi SAW mengeluarkan suatu hadis yang bermaksud tahadu tahabu. Cepat cakap nak balik ke? Baru mula. Nabi SAW telah bersabda di dalam suatu hadisnya yang berbunyi tahadu tahabu, yang bermaksud ketika kalian saling memberikan hadiah antara satu dan dengan yang lain, maka akan timbullah sifat cinta antara sesama kalian. Begitu yang dikatakan oleh Nabi SAW, yang di mana ketika seorang itu memberikan hadiah kepada saudaranya sendiri, maka akan timbul rasa kegembiraan di hati orang yang menerima hadiah tersebut. Dan kemungkinan disebabkan oleh itu, maka kita akan mendapatkan pahala ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nak macam itu lah. Itu macam forum. Kalau itu saya angkat kita jalan tu. Okay. So seperti itulah. So maknanya saling kasih hadiah antara satu dengan lain. Kalau you ada any your family, friends ke apa, it's always good to give hadiah. Akan tetapi ada sebagian orang yang mengambil jalan yang
tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dia memberikan hadiah tetapi niat dan maksud tersebut instead of tahabu, saling cinta antara saling lain, dia jadi ada sifat benci. Sehingga dia memberikan hadiah untuk apa? Agar orang yang menerima hadiah tersebut terkena sihir. Contohnya seperti itu. Ada tak? Yes, memang ada cara seperti itu. Jadi contohnya dia akan letakkan minyak-minyak tertentu, ataupun contohnya daripada minuman, dia akan sihir melalui minuman ataupun makanan yang diberikan, contoh seperti itu. Ada juga. Saya ada kes yang seperti itu. Yang kes yang biasa saja, dia kasih hadiah, tak payah wrap, tak payah apa, dia kasih nasi bungkus. Nasi bungkus, dia kasih the whole family. Sejak daripada itu, dia makan tu, terus dah boleh nampak sini, sana. Kemudian dah start keluar, saya bawa awak lah. Kan tentu gini. Yang saya bawa awak apa? Bawa. Kemudian orang tu kan tanya, ni siapa yang kat belakang? Famous apa? Kan pasal kan dia kan jangan bagi tahu saya asisten awak. Oh wow. Contohnya seperti itu. Itu dia punya saksi ada, Suzairi ada saksinya. Jadi orang tu kan diberikan ini kan. Asisten yang tak berguna. Asisten paling Allah. Contoh seperti itu. Okey. Oh ya faham. Kan ingat kan. Dia kasih terus dia dah start tu muntah-muntah, sakit-sakit perut lah apalah ni semua dah terus datang mimpi-mimpi buruk dan lain-lainnya. Rumahnya jadi tadinya tak ada gangguan, jadi ada gangguan. So ada kes yang seperti itu. So apa yang harus dilakukan? Pertama sekali, antara paling mudah sekali untuk kita lakukan adalah ketika kita mendapatkan sesuatu, kita bacakan doa perlindungan. Iaitu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa was sami'un alim. Kalau boleh hafalkan. Pendek saja. Bismillah, dengan nama Allahilladzi yang la yadurru, tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan, ma'asmihi, dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, syai'un, apapun ataupun sesuatu pun, fil ardi, di muka bumi ini, fil ardi wala fis sama', dan juga di langit, wa huwas sami'un alim, dan Allah, dialah Allah Subhanahu Wa Taala as-sami', yang Maha mendengar, dan al-alim, yang Maha mengetahui. Jadi cara dia contohnya boleh pakai ini kan? Boleh pakai apa? Botol? Jangan lah. Kita pakai ni contohnya. Okey. Contoh ini makanan ataupun minuman. Dia letakkan seperti ini. Tangan letakkan ke bawah, tak kisah tangan kanan ke tangan kiri terpulang. Tak, bacakan Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'un alim. So insya-Allah kalau benda tersebut ada unsur sihirnya, makanan ke minuman ke apa semua, kalau dia boleh saja, kalau kaca dia akan pecah. Kalau daripada gelas dia akan pecah. Kalau dari plastik ke apa, tangan kita akan automatically rasa terpanas jatuh gitu. Dia akan terpleot. Terpleot. Dan pernah terjadi pada pesakit saya sama juga. Diberikan sesuatu oleh dia punya bapa mertua apa ni semua, ketika dia ragu, betul-betul ragu apa ni semua, dia baca bismillah, terus tiba-tiba tak pernah terus tangan dia terus terpelanting macam orang tepis lah. Macam orang kalau tepis dia macam gini, terus dia macam terpleot terus jatuh. Demi itu dia. Contoh seperti itu. Dan ada juga yang dia pegang. So dia pergi, dia punya kenalan tu, dia disiapkan air TO. TO panas. Dia pegang dia punya. Dan mati-mati dia suruh minum. Minum. Dia cakap nanti saya nak jelaskan dululah apa ni semua. So last suruh minum apa semua. So bila dia pegang dia punya tangkai dia tu. Dia tangkai ya. Cawan tangkai tu pasal dia daripada kaca. Bila dia nak minum aja. Dia punya cawan kaca tu jatuh pecah. Tak jatuh. Pecah setengah. Ini dia sendiri cakap tau. Saya tak ada tambah-tambah. Dia cakap pecah setengah. Exactly setengah dia pecah. Dan sebelum tu okey je, dia tak ada garis. Kaca pecah setengah. Bayangkan macam mana berpecah setengah. Dia orang pecah, kalau pecah berderai dia pecah setengah. Bila dia bacakan seperti itu. So guys, ingat kalau makan haus ke apa ke orang bagi ke, baca bismillah sebelum terpelenyot tangan tu ni buat mari. Tu nangis kau jatuh.
Okay, so that's the first punya. Okay. Okey, itu untuk air semua. Habis kalau Air, macam makanan barang ataupun barang boleh. bungkusan? Bungkusan boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kalau you betul-betul ragu daripada pakaian ke diberikan pakaian ke apa, dan jangan pakai. Oh. Contoh seperti itu. Okay? So dalam kotak ke orang rap pun kita baca dululah bismillahirrahmanirrahim gitulah. Tapi tak payah baca depan orang tu. Yalah maksudnya macam kiriman-kiriman. Yes. Mana tahu kan? Ya. Contoh seperti itu. Okay? So terjawab yang soalan pertama. Yes. Soalan yang kedua tadi dimasukkan jari ke dalam ke atas langit-langit kemudian dicampur dengan air. Apakah diperbolehkan? Okey, kalau kita tengok cara seperti itu, gini, kalau untuk cara ruqyah, untuk ruqyahkan air ada beberapa cara. Antaranya apa? Mendekatkan ke mulut. Contohnya ini pinggan, contoh pinggan ataupun cawan air ke apa gitu. Ada beberapa cara, antaranya dekatkan ke sini. Kemudian bacakan Fatihah, ayat kursi 3 kul. Oh begitulah. Bawah. So maknanya apa yang kita nafas ni itu akan ke air. iPhone. Contohnya segitu. 14 ke 14 plus? Tak lah. Mana 14 lah. So contoh seperti itu. Dan yang kedua, boleh masukkan jari ke dalam. Oh tu yang kedua. Yang kedua, sambil dibacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, boleh dibacakan macam biasa, bacakan. Kemudian setelah itu ditiup ataupun diludahkan dengan sedikit saja apa namanya? Gitu ya. Ya, macam gitu. Gitu. Begitu juga dengan barang-barang sihir pun sama juga. Dapat barang-barang sihir, baca Fatihah, ayat kursi 3 kul. Kalau boleh ada dia punya ludahnya sedikit. Maka ketika kalau seorang tu dia ambil macam tadi kan, kalau dia tanya apakah cara ni cara betul, insya-Allah betul. Dia maksudnya dia letakkan ke atas ataupun mana-mana sahaja sebetulnya. Tak semestinya ke atas, ke mana-mana sahaja. Kemudian sambil dia dibacakan, kemudian diruqyahkan dengan air, sama sahaja dengan you. It's the same. Cuma dia punya itu lagi banyak. Dia punya itu. Tapi untuk anak sendiri tak masalah. Untuk orang lain jangan. Habis kata-kata pula. Katanya lagi tak silap, cuba saya ingat bila Ustaz cakap pasal ibu, cakap why seorang ibu? Kalau macam bapa ke apa boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tak kisahlah kan? Tak ada masalah. Dia asalkan ahli keluarga, especially kalau mak bapak yang doakan anak, itu sebaik-baiknya. Sebaliknya juga, mak terkena sihir, terkena apa semua, yang doakan, yang ruqyahkan, sebaiknya anak-anaknya yang ruqyahkan. Sebab doa-doa antara mak dan juga anak juga mak, semuanya mustajab. Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala lebih cepat daripada you panggil kita sebagai ruqyah. Okeylah, itu saja untuk penerangan kita Ustaz hari ini untuk awak semua. Jadi kalau ada apa-apa ragu-ragu orang terima hadiah ke apa tiba-tiba sekarang macam ada orang ceritakan kan macam sekian hari tu Hambali tak silap. One of kita punya guest poker tu dia cakap ada orang datang kat dia tiba-tiba kasih makanan, makan lupa makan datang lagi, dah makan belum? Asyik tanya dia pun heran kenapa orang ni yang tak kenal hantar makanan gini-gini. So sekiranya macam Hambali ke yang sedang menonton ataupun orang yang seperti Hambali ni semua yang terima makanan ataupun barangan yang you tak kenal siapa, ikut saja, ambil baca bismillahirrahmanirrahim tapi jangan depan orang tu. Yalah. Takutnya dia memang betul-betul nak kasih hadiah tapi you baca macam gitu jadi kecil hati. Kan? Ataupun kalau ada tunggu juga macam minum macam tadi tu baca dalam hati dia try je lah. Yes. Kau pecah dia sendiri yang malu. Gitu. Tapi insya-Allah anda semua dilindungilah daripada mereka yang ingin buat jahat pada you all semua. Amin. Okey, itu saja untuk minggu ini pasal hadiah. Dan cakap pasal hadiah Ustaz, saya pun ada hadiah. Kan birthday minggu lepas tak kasih, tapi ini bukan saya kasih. Saya dah berbulan. Alhamdulillah. Dah berbulan masalahnya. Tak kasih, lupa. Okey. So ini daripada Saat Cangkrawala Bersujud. Saat. Dia saat lain. Saat lain. Saat lain kat KL. Saat. Masih Saat. Dah biasa ni dia punya roh dah kat negeri Arab. Masya-Allah. You nampak dekat Singapura. Ini daripada sponsor kamera kita, Moss Around the World. Terima kasih. I'm very sorry lambat kasih sebab kita busy sangat-sangat. Walaupun jumpa bawa dalam beg tetap terlupa nak bagi. So ini siapa ininya? Penulisnya? Muhammad Fatris Bakarah. Siapa? Bakaram? Bakaram, minta maaf. Siapa? Hamba Allah. Sebut terang kan? Ayo. Yalah, kita semua hamba Allah. Fatris Bakaram. Terima kasih. Tengok. Ustaz. Al-Alama Al-Fadil
Ustaz Fatris Bakaram. Beliau adalah Mufti. ex-mufti kita. Yes. Ex-mufti kita. Saya ingat. Memang buku-buku beliau daripada sebelum-sebelum ni pun ada juga buku-bukunya. Alhamdulillah, very good. You try to baca lah. Yes. Ni Saat Cakrawala Bersujud. Tengok. Lama-lama dapat daripada buku Mantan Mufti. Ni ada bantu sokongan untuk Masjid Makmur. Yes. Bagus. Bahan binaan untuk Dewan Solat, lift, bilik darjah. Bagus ni. Terima kasih kepada dan minta maaf dan terima kasihlah pada sponsor Moss Around the World sebab saya lambat bagi benda ni. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Kan? Ni untuk kita berdua ke? Untuk awak. Oh, saya dah dapat. Sudah dapat? Okey, untuk saya. Lepas tu saya lupa nak kasih. Terima kasih banyak-banyak Moss Around the World. Time recording poker pun bawa dalam beg terlupa nak kasih juga. Bukan terlupa, kita kan kelang kabut nak balik selalu. Oh, satu lagi ada daripada sponsor juga. Ni mesti awak suka. Daripada The Blank Council, $100. Happy birthday, belated birthday. Terima kasih. Terima kasih. Wah. Terima kasih Hafiz, birthday present untuk Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Woo! Yeah. Okey, itu saja. Untuk saya dan kawan-kawan semua, kita doakan terbaik untuk Ustaz. Itu dah doa, tapi hari ini berapa hadiah. Okey. Alhamdulillah. Terharu, nampak dia terharu. Okey, untuk semua, kita insya-Allah tak tahulah kalau kita misalnya tak dapat keluarkan poket ekstra pada minggu hadapan, maknanya kita ni tak sempat nak buat. Kalau kita sempat buat, kita akan keluarkan. Tapi itulah, boleh ke kita buat kat sana? InsyaAllah kita cubalah. Kita try. Takutlah. Kita try. Tapi kat sana banyak benda nak kita boleh cakap tentang sejarah kat belakang-belakang mana. Boleh ke? Boleh. Habis Yes. tak mengganggu ibadah kita ya? Kan kita ziarah. Ziarah kan untuk pengenalan tentang mana yang Nabi SAW pernah pergi lah, apa semua. So, habis orang kat rumah. Orang tunggu kita nak buat recording, orang tunggu kita ke Tak, ini kita pergi sendiri. Oh, okey, kalau kita gitu pergi sendiri. insya-Allah kita akan keluarkan. Yeah. Okey, bye-bye. Bye. Kita bawa laptop pendelat dah. iPad dah ada. Tak ada iPad. Dan kita buat recording je. Nak transfer kat editor? Kita boleh discuss pula tak end. Bye-bye. Okey, bye. Bye. Assalamualaikum. Salam.